Selepas ini, beranikah mereka menunggang isu addendum dan menyerang dan mengatakan kononnya kerajaan hari ini derhaka. Kononnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim derhaka, sahabat-sahabat semua. Ini yang menarik untuk kita ikuti selepas titah daripada bekas mantan yang di Pertuan Agong ataupun Sultan Pahang dalam satu himpunan semalam. Jadi sahabat semua, hari ini saya ingin membawakan Anda satu ulasan yang begitu baik sekali daripada Norman Azwan, seorang pemerhati politik yang seringkali memberikan hujah dan juga pandangan yang tajam dan juga padu begitu. Jadi sahabat semua, beliau mengatakan ini adalah satu yang memalukan. Ingat nak gunakan himpunan Pahang bermunajat untuk hasut rakyat. Las-las Tuanku Sultan sendiri menegur jangan politikkan himpunan ini. Mana nak letak muka sebab dah hasut orang Melayu berhimpun. Akhirnya kena checkmate dengan titah Tuanku sendiri. Jadi analoginya katanya macam penghasut rumah tangga orang. Kononnya isteri jiran didera suami. Las-las isteri itu mengaku dan berkata, kami hidup bahagia. Tidak ada bergaduh dan seperti mana yang dinyatakan oleh jiran itu. Kesian orang Melayu katanya. Selepas himpunan RUU 355, ini adalah kali kedua orang Melayu di-scam secara beramai-ramai oleh lebay-lebay, oleh walaun-walauntit, pemimpin-pemimpin daripada sebuah parti. Yang mana kalau kita lihat seakan-akan himpunan ini himpunan yang mereka buat dan kononnya Sultan Pahang datang kerana mahu membuat satu kenyataan. Namun apa yang lebih mengejutkan adalah titah daripada Sultan Pahang itu sendiri mengena batang hidung khususnya kepada penghasut, penfitnah, penunggang isu addendum Najib Razak ini. Mereka kata kerajaan Madani derhaka, yang faktanya Sultan Selangor murka Menteri Besar Kedah, Sultan Perak murka Khatib tidak mau baca teks, Sultan Selangor duka cita kenyataan Abdul Hadi. Malah Sultan Pahang ketika menjadi yang di Pertuan Agong amat duka cita dengan Taqiyuddin kerana mengelirukan rakyat atau mengelirukan Dewan Rakyat. Itu belum termasuk TM Pahang murka murka dengan Muhyiddin Yassin atas pertikaian kepada keputusan Sultan Pahang. Isunya sekarang adalah kita dengar Sultan ataupun Agung murka pada PMX. Adakah perkara itu berlaku? Soalnya sebab itu tabayun. Sebab itu mesti ada critical thinking. Sebab itu perlu duduk di sekeliling orang-orang yang benar, ataupun orang yang mempunyai ilmu. Kerana kata orang hebat, umpama kamu duduk sehari-hari di perpustakaan. Agung juga sudah bertitah. Perdana Menteri pun sudah menjelaskannya. Menteri sudah jelaskan dan kini Tuanku Sultan Pahang sendiri telah bertitah dan menjelaskan isu addendum itu di bawah undang-undang dan mahu rakyat hormati. Adakah mereka ini masih atau akan menunggang isu addendum ini lagi? Jadi kalau Tuan punya diri sendiri beritahu jangan tunggang isu addendum ini, orang Melayu ini nak dengar cakap siapa lagi yang boleh mereka percaya soalnya. Takkan tunggu Hadi Awang kata jangan guna lagi isu addendum baru nak percaya soalnya. Wow, itu satu ulasan yang padu. Dan Norman Razwan ini turut membuat kenyataan ditujukan kepada Akmal Saleh yang begitu hebat dalam menunggang isu addendum ini juga. Lebih hebat daripada Parti PAS, lebih hebat daripada lebay-lebay PAS. Jadi katanya kepada Akmal, UMNO itu bila dirobohkan orang Melayu kerana hilang kepercayaan, ia akan ambil masa yang lama untuk kembali. Sesebuah kerajaan, syarikat atau organisasi itu hanya akan kembali kukuh atau hebat bila rakyat dan pemimpin bersatu atau dalam organisasi ahlinya bersatu, bukan parti bersatu bersama
berganding bahu ya. Kita gantuilah berganding bahu. Kalau bersatu nanti kata parti bersatu pula. Penglibatan Akmal membelakangi Presiden dan MKT UMNO hanya menimbulkan perpecahan. Ingatlah, UMNO ini bukan milik Najib, malah Najib adalah punca UMNO kalah atau hilang kepercayaan orang Melayu. Kalau UMNO mahu bangkit, ya, berganding bahu dengan pimpinan, bukan buat kerja sendiri. Suatu hari nanti, kamu akan sedar atas kesilapan bersama-sama membenihkan fahaman ekstremis. Fahaman ini bila ia membesar dan kuat ketika ia tiada boleh dilakukan. Percayalah, Anda masih muda dan akan dapat melihat apa yang akan berlaku nanti. Jangan hanya kepentingan diri sendiri, keharmonian negara tergadai. Percayalah cakap abang ini, kata Norman Razwan. Penglibatan kamu hanya menguatkan parti PAS. Ingat, mereka kini ada 73 kursi parlimen dan parti kamu hanya ada 20 sahaja. Apabila mereka kuat, mereka akan mengetahui kamu dan malah akan membunuh kamu. Ingat, Perikatan Nasional melalui Bersatu mau haramkan parti kamu. PAS apabila kuat atau dominan sebagai parti Melayu bernombor 1, UMNO akan semakin ditinggalkan oleh orang Melayu. Jika bukan Anwar Ibrahim orang kamu benci itu menyelamatkan UMNO hingga sanggup membubarkan kerajaan PH, sudah lama UMNO menjadi batu nisan, kata Razwan. Ditujukan ya kenyataan itu kepada Akmal Saleh. Yang kita lihat Akmal Saleh ini memang hebat dalam menunggang isu addendum ini, ya, sehebat bersama dengan PAS. Seakan-akan yang kita lihat Akmal ini menjadi juru cakap kepada parti pembangkang, kepada PAS, Bersatu Perikatan Nasional. Adakah hati dia ini masih bertaut bersama dengan PAS, dengan Bersatu? Walaupun sekarang ini beliau berada di dalam kerajaan, tapi nyata setiap tindak tanduk, kenyataan, menyerang kerajaan, menyerang khususnya DAP, kita boleh nampak setiap apa yang dilakukan oleh Akmal Saleh ini hanya memecah belahkan kerajaan yang ada pada hari ini. Adakah layak untuk kita panggil beliau sebagai musuh dalam selimut ataupun satu beban kepada parti UMNO itu sendiri? Itu persoalannya, sahabat semua. Menarik untuk kita ikuti. Dan seperti mana yang kita tahu, semalam dalam himpunan ya bersama dengan Sultan Pahang, ya, Al-Sultan Abdullah menggesa supaya menghentikan perbahasan isu titah addendum Najib. Itu antara gesaan dan juga titah yang dikeluarkan atau dinyatakan oleh Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasha, ya, bertitah supaya ya semua pihak ya menghentikan perbahasan mengenai titah addendum. Sambil menegaskan perkara itu di bawah proses undang-undang dan juga harus dihormati. Itulah yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita. Tapi pemimpin pembangkang, ahli-ahli parlimen pembangkang, ketua pembangkangnya sendiri, termasuk ahli parlimen Macang, termasuklah Akmal Saleh, walaupun dia bukan ahli parlimen, tapi dia begitu bising, ya, menunggang isu ini di luar sana. Malah secara terbuka, badut parlimen juga membuat kenyataan-kenyataan yang seringkali membuat provokasi kepada kerajaan, ditujukan kepada Perdana Menteri kita. Kononnya derhaka, kononnya menyembunyikan addendum ini dan sebagainya. Berbagai persepsi yang mereka cuba lakukan, sahabat-sahabat semua, untuk membunuh karakter politik, karakter Perdana Menteri kita. Tapi hari ini kita tahu, ya, Perdana Menteri dan kerajaan hari ini semakin diterima pakai oleh rakyat Malaysia. Itu faktanya. Seorang penghasut, kartunis kah ya, membuat satu uji kaji ya di Twitternya. Selain Twitternya apa lagi? Ada 2 kali dia buat, ya. Tetapi apa yang mengejutkan bukanlah hasil yang mungkin dia mahukan. Apabila dilihat rakyat kebanyakan yang dilihat membuat undian berpihak kepada kerajaan hari ini, ketimbang dengan pihak pembangkang hanya menerima undian 5 poin berapa persen sahaja. Dan satu lagi itu sama juga hasilnya, rakyat hari ini menerima pentadbiran daripada Perdana Menteri kita yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi selain itu,
titah daripada Sultan Pahang. Semua pihak perlu menghormati proses serta undang-undang yang telah ditetapkan dan tidak menimbulkan sebarang kekeliruan dan retorik. Saya menyeru kepada semua supaya berpegang teguh kepada nilai kejujuran, amanah dan saling menghormati, bersikap terbuka dalam menyelesaikan suatu perkara. Katanya pada Majlis Himpunan Pahang bermunajat Raja Berdaulat di Masjid Negeri Sultan Ahmad I di Kuantan semalam. Jadi itu antara titah ya daripada Sultan Pahang. Jadi persoalannya seperti mana yang saya timbulkan tadi, beranikah lagi individu-individu seperti MP Arau yang dalam gambar ini, seperti ahli Akmal Saleh, seperti ahli Parlimen Pendang, dan yang tidak ada dalam gambar ini seperti MP Macang, seperti Ketua Pembangkang, dan banyak lagi lah lebay-lebay ahli parlimen daripada PAS dan Bersatu yang menunggang isu ini. Begitu hebat sekali, tidak kira di mana, termasuklah di dalam Dewan Rakyat yang sepatutnya Dewan Rakyat itu digunakan untuk permasalahan rakyat, menyelesaikan isu-isu rakyat, tetapi apa yang mereka buat menghasut, menfitnah dan juga membina persepsi buruk kepada kerajaan hari ini. Satu yang amat-amat memalukan. Bagaimana pandangan Anda sahabat semua? Adakah Anda setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Norman Razwan ini? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Alright Novel Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.